Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Hari ini kita belajar pelajaran faraid, iaitu kita masuk pelajaran 3 yang bertajuk Zawil Arham, muka surat 19 hingga 22. Okay, sekarang buka muka surat 19, pelajaran 3 Zawil Arham. Okay, 3.1. Ta'rif Zawil Arham. Yang pertama, Zawil Arham pada bahasa ialah hubungan kerabat. Hubungan kerabat ni maknanya orang yang terdekat di dalam ahli keluarga. Yang kedua, Zawil Arham pada syarak ialah kerabat yang bukan ahli fardu dan bukan asabah. Yang keduanya pada syarak ialah kerabat yang bukan ahli fardu ni maknanya ahli yang wajib, maknanya bukan anak perempuan dan bukan asabah, dan dia juga bukan anak lelaki. Ini maksudnya bila seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan kaum kerabat ni. Okey. Sekarang tengok bawah 3.2. Zawil Arham pihak lelaki. Okey. Ini contohnya mak kuntum meninggal dunia ataupun suaminya Pak Abu lah, katakan meninggal dunia. Dia meninggalkan daripada pihak lelaki ada 7 orang yang boleh mewarisi harta dia. Yang pertama siapa? Cucu lelaki daripada anak perempuan. Cucu lelakinya daripada anak perempuan dia. Yang kedua, anak saudara lelaki pada saudara lelaki seibu. Maksudnya anak saudara Pak Abu ni daripada saudara adik-beradik lelaki seibu daripada Pak Abu. Yang ketiga, anak saudara lelaki kepada saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu, iaitu anak saudara mak kuntum ni ataupun anak saudara Pak Abu ni yang lelaki, iaitu anak saudara kepada saudara perempuannya, iaitu anak saudara daripada adik-beradik perempuannya seibu sebapa atau seibu atau sebapa. Yang keempat, bapa saudara seibu iaitu adik-beradik bapa seibu. Maksudnya bapa saudara kepada arwah Pak Abu ataupun mak kuntum ni. Tapi bapa saudara seibu pun boleh, iaitu adik-beradik bapa seibu. Adik-beradik bapa seibu. Okey, sekarang buka muka surat 20. Yang kelima, anak lelaki bapa saudara seibu, iaitu siapa dia? Yang berhak ni iaitu anak lelaki bapa saudara seibu daripada anak lelaki bapa saudara arwah mak kuntum ataupun Pak Abu. Dia boleh mempusakai. Yang keenam, datuk sebelah ibu, iaitu bapa kepada ibu. Dan lagi satu, datuk arwah Pak Abu ni ataupun datuk mak kuntum ni boleh dia membesarkannya. Yang ketujuh, bapa saudara sebelah ibu, iaitu saudara lelaki kepada ibu, iaitu kalau bapa saudara arwah mak kuntum ataupun arwah Pak Abu ni boleh membesarkan, iaitu siapa dia? Bapa saudara sebelah ibu. Okey, bawah pula 3.3, Zawil Arham pihak perempuan. Tapi sebelum tu harus diingat ya, sesiapa yang 7 orang ni, kalau seandainya Pak Abu dan mak kuntum tadi ada anak-anak perempuan dan juga anak lelaki, maka mereka 7 orang ni tak dapat membesarkan harta Pak Abu dengan mak kuntum ni. Baik. Sambungan lagi 3.3, Zawil Arham pihak perempuan. Ini bahagian perempuan pula. Okay, Zawil Arham pihak perempuan ada 7 orang juga. Maksudnya mak kuntum dengan Pak Abu ini meninggalkan daripada kerabat yang perempuan. Siapa dia? Yang pertama, ibu saudara sebelah bapa, iaitu adik-beradik bapa yang perempuan. Jadi mak kuntum dengan Pak Abu ni ada meninggalkan ibu saudara sebelah bapa. Itu boleh mempersaka'i. Yang kedua, ibu saudara sebelah ibu juga boleh mempersakai
harta daripada Pak Abu dan juga Mak Kuntum. Yang ketiga, cucu perempuan daripada anak perempuan. Maksudnya cucu perempuan Pak Abu dengan Mak Kuntum ni boleh mempusakai, iaitu cucu perempuan daripada siapa? Daripada anak perempuannya. Maksud anak perempuan ni dah mati tau, dah tak ada, dah meninggal. Jadi dia ada cucu perempuan, dia boleh diwarisi hartanya. Yang keempat, ibu kepada datuk lelaki. Ibu kepada datuk lelaki, macam kita siapa ni, moyang lah, moyang kepada Pak Abu ataupun Mak Kuntum, kalau ada dia boleh mewarisi harta Pak Abu dengan Mak Kuntum ni. Yang kelima, anak perempuan kepada bapa saudara, iaitu sepupu perempuan, iaitu Mak Kuntum. Salah. Anak perempuan kepada bapa saudara maknanya anak perempuan kepada bapa saudara, iaitu sepupu perempuan daripada Mak Kuntum ataupun Pak Abu ni juga boleh mewarisi harta Pak Abu dan juga Mak Kuntum ni. Yang keenamnya, iaitu anak perempuan kepada saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa atau seibu, iaitu anak saudara perempuan. Iaitu anak saudara perempuan kepada Mak Kuntum dan juga arwah Pak Abu ni. Dia pun boleh mewarisi harta. Yang ketujuh, anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa atau seibu atau sebapa atau seibu, iaitu anak saudara perempuan juga. Yang tadi daripada saudara lelaki. Ni daripada anak perempuan kepada saudara perempuan. Ni juga boleh mewarisi harta Pak Abu dan juga Mak Kuntum. Tetapi harus diingat, macam tadi kita kata, dia hanyalah kerabat yang terdekat. Seandainya Pak Abu dengan Mak Kuntum ni tak ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau bila dia ada anak lelaki dan anak perempuan, maka terbatallah orang-orang yang kita baca ni. Yang lelakinya ada 7 orang, pihak perempuan ada 7 orang, jadi terbatal lah. Faham kat situ? Sekarang kita lihat pada muka surat 21 3.4, Zawil Arham boleh mempusakai. Ni syaratnya ialah apa dia? Zawil Al-Arham boleh mempusakai sekiranya, yang tadi tu, 7 pihak perempuan, 7 pihak lelaki boleh mempusakai harta daripada Mak Kuntum dengan Pak Abu tadi sekiranya, yang pertama, tiada ahli fardu dan asabah. Maknanya dia tidak ada anak perempuan yang wajib mempusakai dan juga dia tidak ada anak lelaki. Itu kita banyak asabah. Yang kedua, tiada baitul mal. Maksudnya harta ni dia tidak, harta ni maksudnya dia tak sepatut disimpan dekat baitul mal, tapi baitul mal tak ada. Jadi dengan sendirinya orang-orang ini yang kita baca tadi tu, ada 14 orang tadi tu, terbatal daripada mempusakai sebab tak ada baitul mal. Yang ketiga, baitul mal ada tapi tidak berfungsi dengan teratur. Baitul mal ni ada tapi dia tak boleh nak jaga harta peninggalan arwah Mak Kuntum dengan Pak Abu dengan baik. Jadi orang-orang ni juga tidak boleh mempusakainya. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat 22. Tajuk ialah carta Zawil Arham. Jadi awak kena tengok sendiri. Mula-mula awak tengok daripada tengah-tengah tu, si mati, suami, isteri. Suami mati ke atau isteri yang suami yang meninggal ataupun isteri yang meninggal. Kemudian tengok bawah, dia anak perempuan. Anak perempuannya ada anak, atau kita panggil cucu lelaki, atau ada anak dari anak perempuan, mana cucu perempuan. Sebelum tu awak tengok dulu petunjuk bawah tu, warna purple. Warna purple tu ada lelaki, yang biru tu perempuan. Jadi awak tengok atas mula. Ini maksudnya anak perempuan ni dia ada, tapi dia dah tak ada anak perempuan ni, tak ada, tapi dia ada cucu dia. Kemudian tengok atas, si mati pula meninggalkan bapa,
dan juga ibu, itu juga boleh mempusakai. Apa cikgu cakap tadi? Mereka adalah terbatas sekiranya arwah Pak Abu dengan Mak Kuntum ni tidak ada anak lelaki dan juga anak perempuan kandung. Maksud anak lelaki kandung tak ada, anak perempuan kandung tak ada, seperti mana yang kita baca tadi, ataupun tidak ada baitul mal, ataupun ada baitul mal tapi baitul mal tu tak boleh menjaga harta arwah Mak Kuntum dengan Pak Abu ni. Maka 14 orang yang kita baca tadi terbatal. Jadi kalau misalnya kalau mereka ada anak lelaki atau anak perempuan, mereka terbatal. Tapi kalau tidak ada yang kita baca tadi, barulah mereka ini boleh mempusakai harta Mak Kuntum dan juga Pak Abu tadi. Okey dah. Jadi sekarang sampai sini saja kita belajar untuk hari ini bahagian faraid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.